Sekejapnya kita invite kita punya guest. Oh, dia macam ni. Satu-satu ke? Ya, Satu-satu sekejap Dengar tak? Dengar. Ada tak bahas. Tu dia. Masuklah. Ting ting ting. Okey, masuklah. Okay, Okey semua. hai. Tak Okey, aku semua dah masuk. betul. Sekejap. Gelap. Tibo. Hai. Siapa tu? First time live kat orang. Ibu. Okay. So kita ada apa ni? Hai Nafi. Oh, Hai. okay. Hai dan hai Yana. Ada filter. Ya ke boleh kita guna ada filter ke? Hai Boleh lah. Syira, Guna filter. Hai Jida, Kak Nin. Afwan, Ajim, Basha, Hai Aisyah, semua. Sajida, Aisyah. Oh, ramai fans korang ni. Mar. Alright. Ui, dia sebut satu-satu ke? Kita raikan dulu. Tunggu sekejap So nak test dulu. Apa ni, video okey Video okey ke? Okey je. Okay. Suara? Okay. Sorry dengar? Dengar? Dengar. Dengar tak? Okay. Dengar. Kak Adi dengar Siapa ni? Ita? Dengar. Okey. Dengar okay. First time live kat orang ni. Hai Nawa join live. Oh. Alright. So kita mungkin boleh start. Kita ada ramai fan korang dalam ni. Ni Takut fan korang ni. Aduh. Okay, kita relax je. Okay. So kita boleh start. So, alamak tadi lupa nak pin. Sekejap Soalan. Alright. Okay. So Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens kita. So saya host anda malam ni, iaitu Don, host untuk rancangan Sembang Santai Don, di mana setiap Jumaat malam kita ada guest dengan topik mereka. So malam ni kita ada guest daripada Syahira, Crime Bites Agent, Syida, Mousegasm Crunchy Agent, dan Kak Ati, iaitu ataupun Mak Kunyah, founder kepada Kunyah Gigit. So saya nak serahkan kepada guest kita untuk dia perkenalkan diri lagi banyak. So kita bagi Syida dulu. Perkenalkan diri sikit. Seriously? Go Syida, go. Hai guys. Assalamualaikum semua. Syida, agent Mousegasm Pagi. Crunchy. Okay, dengar tak? Dengar je kan? Dengar. Dan Syida juga seorang student, still belajar lagi dekat UMT. So, join Mousegasm ni sebagai part time je. Oh, yang kau siapa? Pelancongan, tourism. Pernah pergi sekali. Alright. So, next kita bagi pernah pergi. Kak Ati pula. Boleh perkenalkan sikit. Siapa Kak Ati? Belakang tu macam banyak kotak Kotak. Ya, kotak. Saya dekat gudang ya. Oh. Wah, gudang apa tu ya? Yelah. Maaflah background tak apa nak cantik. Apa tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada semua malam ni. Okay, saya boleh panggil Kak Yati, boleh panggil Kak Ati, boleh panggil kalau tim Kunyah Gigit panggil Mak Kunyah lah, panggil Mak lah, panggil Mak. Walaupun saya tak ada anak lagi, tapi anak Kunyah Gigit saya ramai lah. So, saya founder kepada Kunyah Gigit. Apa lagi? Kunyah Gigit, siapa yang tak pernah dengar mungkinlah ramai lah sebab Kunyah Gigit ni baru. So siapa yang tak pernah dengar boleh dengar-dengarkan lah lepas ni. Kunyah Gigit ni jual produk kudapan lah atau produk bangkai ringan. So tengah grow, Alhamdulillah. Tu je lah kot. Apa lagi nak tanya? Nak tahu? Okay, sikit-sikit je. Nak banyak-banyak kena follow. Sikit-sikit je, kita sembang nama ya. Okay. Mousegasm Manjung join. Alright, so next My kita leader Syida tu. Orang hebat tu. Kak Zu. Okay, so kita ada Syahira.
Okay, hai Assalamualaikum semua. Oh dah, boleh saya tak? Okay, Silakan. sorry. Wait, jap, nervous, tiba. Okay, hi guys. Saya Syaira, ejen Crime Bites. Nak tahu tak Crime Bites tu nak tunjuk? Nantilah kita tunjuk. Nak cakap apa lagi? Nak intro apa lagi? Nama Buat apa? apa sekarang? Oh, okay. Full time jual coklat. Cookies. Okay. Kita nak review lagi Alright. So tak apa. Kita punya hype masih tinggi. So kita mungkin boleh mulakan daripada Syida. Bagaimana boleh mula bisnes coklat ni kan? Macam Syida apa orgasm kan? Dan berapa lama dah start? Sebab COVID ke atau apa? Start bulan 10 tahun lepas. Dah start dah. Lepas tu mula makan. Try makan dulu. Lepas tu tengok produk ni macam boleh jual. So nak try lah. Sebab Syida memang minat jual buat bisnes. Sebelumnya dia buat bisnes popcorn. Kalau duduk asrama tu jual popcorn, jual dadih semua. So waktu cuti tu macam tak buat apa, rasa macam tak boleh. Kena jual dekat something. Dadah bukan dadah. So start daripada Bahaya. dadah bahaya so start daripada Okay, situ lah teruskan. jual magazine. So makin macam mana lama belas- rasa macam Teruskan. kenapa sangkut? Kan? Siapa yang sangkut? Dan dia sangkut lah. Line, Oh, ya ke? line Syida problem ke? Tak, Syida dengan Don. Oh ya kan Syida cakap. Sangkut Kenapa? Korang line apa je? Tiba. Korang line apa ni? Apa teruskan je. Jadi dia ada suara. Apa dia? Teruskan je. Jangan ada suara. Okay. So start daripada situlah jual magazine ni. Dan ramai sambutan lah. Terutamanya daripada kawan-kawan semua. Tercikut. So, maksudnya bulan Cepat 10 lagi tu nak time kamu. PKP. Dia tak? Bulan 10 tu time PKP tahun lepas. Dan PKP. Okay. So tak ada So, buat apa belas- kan. 5 bulan jugalah kan maksudnya. Baru lagi Menarik, lah menarik. jual magazine ni. Alright, menarik. So, so next kita pergi ke, kita tanya si ni yang ambil gambar tu, Syaira tu. Okay. Nak cerita yang Macam mana satu ke boleh? dua? Nak cerita yang satu ke dua? Dua-dua. Apa tu? Apa benda tu? Oh. Okay. Tak apalah, ceritalah dua-dua. Alright. Actually start jual sebelum jual Crime Bites, jual Chocoger viral dulu. Okay, nak cerita lah dalam cerita kan? Okay, yang tu start bulan 2 yang tu start bulan 2 2019. Awalnya bulan 2 2020. Sebulan sebelum PKP. And then jual Chocoger. So like bolehlah sampai tahap stokis. And then nak try jual Crime Bites. And then Crime Bites start Crime Bites bulan 10 2020. Bulan 10 2020. So macam tu lah. So Sama dengan Syida. yes. Syida sama. Okay. So like kan Syida jual dua. Satu Chocoger, satu lagi Crime Bites. So walaupun dua-dua macam dalam jar, but it's different market tau. Dia macam different target market dia. Macam tu lah. So itulah brief dia. Faham. Okay. Menjawab ke? Jangan jawab. Okay. So kalau ada soalan boleh je tanya dekat komen. Ataupun kalau boleh tekan kat ikon question tu. So nanti guest kita boleh jawab. So let's kita pergi kepada Kak Ati. Kita punya pembayar bil mamak. Bayar bil mak. Itu kan kat house lah. Jangan masuk sini. Kita boleh mula sebab founder kan. Mesti macam mana boleh mula bisnes. Bisnes punya gigit. Ya. Okay, sebenarnya bisnes kunyah gigit ni sangat baru sebenarnya sebab kejap saya nak minta tolong dua cousin Lagu. sikit.
Ada background lagu pula kan. Okay. Tak apalah, background music. Sedih tak tu masalahnya. Okay. Basically kunyah gigit ni baru. Sebenarnya memang tak ramai lagi lah yang kenal. Tapi saya sebenarnya personally dah involved dalam bidang business since 2013, 2014 lagi. Cumanya kunyah gigit ni memang barulah start tahun lepas bulan 5. Macam mana boleh saya start ni, dia macam drama lah, boleh buat filem tapi tak payahlah kan. Macam dia macam Boleh lah Kak. biasa dah boleh filem kan. Tak Kak. Filem Kunyah Gigit. Director by Kak Yati. Kan, apa guna belajar tinggi-tinggi filem directing tak buat filem ni. Sun Kak, Sun. Dah raya. Akak artis kan? Mana ada? Dan apa Okay, biar Ali? Okay, go Kak. Sorry kacau. Okay. Lepas tu bulan 5 tahun lepas, bulan 5 lah masa tu PKP. So macam saya bekerja, masa tu saya bekerja full time sebelum ni. Saya baru je resign bulan 1. So masa tu macam kita dah tak sedar hati lah. Masa tu baru-baru PKP. Hai Along, baru-baru PKP, so macam kita susah hati kan, kita fikir nanti kita kena buang kerja ke atau gaji terjejas ke dan sebagainya. Kita kan ada komitmen yang kita kena bayar bulan-bulan. So satu hari tu macam saya macam termenung lah, duk fikir apa saya nak buat sebab saya ni jenis tak boleh tidur diam. Sebelum tu saya buat, sebelum Sip. Sama. So sebelum kena gigit saya ada bisnes pelamin. Pelamin lah, Legasi Sangka Cinta. Memang alhamdulillah okay lah, sales okay. Tapi since COVID kita tak boleh buat pelamin kan. So kita memang tak ada job lah, tak ada sales. So macam bila macam tu kita takkanlah nak berdiam diri, takkan nak biar je kan. So saya pun come out dengan saya macam satu idea yang macam saya nak jual F&B. Tapi saya tak tahu nak jual apa. Lepas tu satu hari tu macam saya scroll IG, tiba-tiba saya nampak lah orang lain jual itulah, orang lain jual ini. So saya pun macam Nampak Syairah Kak? Akak nampak Syairah? mungkin nampak tapi tak kenal kan. Masa tu so macam scroll je datang. So kan. Okay, proceed. Lepas tu macam okay lah. Lepas tu kita orang macam fikir okay lah kita jual something yang snacks yang senang orang nak makan bila-bila masa, dekat mana pun boleh makan. Since kita orang pun suka macam tu kan. So duduk dekat rumah pun kita duduk tengok TV mengunyah juga. So kita pun boleh mencari Central Kitchen ataupun kita panggil makcik-makcik kita orang yang macam tengah free, yang macam tak ada ambil upah jahit. Kadang-kadang diorang ambil upah jahit, so kita orang minta tolong diorang boleh tak buatkan yang first product kita adalah tortilla lah, nachos tu kan. So diorang pun macam cubalah beberapa kali R&D and alhamdulillah okay. Lepas tu dah keluar yang pedas, ada yang minta bila dah ada apa tu permintaan, maknya nak beli untuk anak-anak, so diorang request untuk yang tak pedas pula. So kita buat pula yang tak pedas, and then sampailah sekarang kita dah ada beberapa jenis produk dan akan bakal keluar lagi beberapa lagi produk insyaAllah. Oh. Itulah dia. So kita orang yang pertama lah rasa kan. Yes. Pertama. Tak juga lah, untuk belado tak lah. Tapi kalau yang untuk spicy yang produk baru tu antara yang terawal lah. Tapi bukan yang pertama lah. Ada dekat bawah. Nak ambil, nak turun Jangan, dah habis stok dekat HQ, dah sold out. Nasib baik Syarah sempat. Alah, Habis kalau nak kena beli dekat ejen kita kan. Macam tu saya nak beli kotak belakang tu je lah. Kotak Nafi Mota, hai Chokomik punya gigi terbaik. Pernah makan Ada fan Okay, terima kasih. Mesti sampai habis. Kuku ada lucky draw. Itulah. Nanti kita tanya bos. Bos tadi ada nak bagi lucky draw ke? Ada insyaAllah. Di hujung hari Sabtu. Yeay. Kita orang tergolong sekali lah Kak? Kita orang tergolong sekali lah? Tengok mood. Alright. Okay, so kita pergi pada next. Sorry. Masing-masing macam dah ada dalam lebih sebulan lah menjaga dan confirm korang dah pernah ada customer, ada sales kan. Korang dah ada pengalaman. So boleh tak share pengalaman korang yang macam maybe paling best dengan yang tak best? Kena marah ke ataupun dapat tips di raya. Di raya kan. So tadi kita start dengan Syida. Kita start dengan Syahira pula.
Yeah. Oh, okay. Paling best Paling best Paling best macam mana ah? Jumpa crush. Syarat apa benda tak. Paling best bila macam mana Syara, customer Syara dia pelik-pelik sikit tau. Dia semua customer Ada dia customer macam-macam dalam ni. agam Ah, masih belum lagi korang. Dia macam mana yang paling best dia sebab mostly tiba-tiba customer PM dia nak tengah malam. Dia nak tengah malam lah, macam pukul Jual 10 ke F&B atas. memang macam tu biasa. Travel kan? tengah malam tu biasa. Dan nak on Kan the spot. biasa. Yes, and then Dia ingat kita honeymoon agaknya. dia macam okay, IG business Syaira kan nama brand and then nama tempat dan nama Syaira tau. So like mostly customer dia mesti akan cari yang nearby kan. And then lagipun customer ni dia dekat je dengan rumah. Tak ada dekat mana tapi dalam 5 minit lah. Lepas tu dia macam dia cari ejen lain tapi dia tak dapat. Lepas tu tiba-tiba dia dapat kat Syaira kan. And then Syaira pun macam okay, dia nak tiba-tiba dia first time beli. And then dia terus beli ambil banyak tau. Like macam 3 tubs atau 4 tubs tau. So like macam okay, we as an agent, so like benda tu like macam ya Allah syukur gila, macam rezeki lah kan, betul tak? Lepas tu Syara pun run. Bila dah sampai run, rumah dia kondo, so tunggu kat lobby lah walaupun malam. Lepas tu tiba-tiba kan dia dah bank in tau. Lepas tu Syara pun bagilah. And then kalau Syara punya style, kalau bila dah bagi barang kat customer, memang akan tak gambar lah as that is for our data kan, macam tu kan. Lepas tu lepas tak gambar kan, tiba-tiba kan dia hulur. Lepas tu macam dalam hati kan, dia kena bayar ke? Dia hulur apa? Lepas tu tiba-tiba dia hulur, dia bagi tips. Tu like first time ever tau. Like banyak-banyak customer selalunya adalah yang best tapi ni paling best lah. And then tiba-tiba selang berapa minggu tiba-tiba dia contact, dia cakap lah, You ada tak coklat? I craving ni. Lepas tu dia sendiri mengaku, dia cakap, sorry tau, I ni memang suka craving tengah-tengah malam. So you je yang agent yang boleh layan I punya craving. So like macam dia punya macam ni Syara punya personal branding tu dah sampai dekat dia lah. Sebab dia boleh ingat yang Syara memang agent nearby rumah dia. So apa-apa kalau dia nak, dia memang cari Syara macam tu lah. So like I feel so like terharunya macam tu lah. That is my best moment ever setakat ni. Artis ke tu? Okay, tu je. Artis ke? Tak, orang biasa. Artis berapa? tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi. Tapi PA artis pernah orderkan untuk artis. Adalah nama artis Tutut. Kalau dapat tips tu PM tepi lah. Tak lah, dia macam rezeki gila tau. Terkejut gila. Kena Serius banyak. terkejut. Macam tu lah. Okay, tu je. That's it from my side. Alright. So kita tanya pula Kak Ati. Pengalaman yang paling best dengan tadi tak cerita pengalaman tak best. Dia tak cerita payah lagi nak. pengalaman tak best. Nak pengalaman tak best ke? Ni Kau jadi dia minta balik live tips. tak jadi 1 jam Let's go. Ni tak jadi 1 jam macam ni. Nak cerita juga ke? Cerita je. Cerita je. Okay. Pengalaman paling tak best lah. Alah, biasalah complain. Like macam tak tahulah tu salah kita ke salah HQ. Kita nak tanya. Alang-alang ada founder kan. Tak lah. It's like when lah. Dia macam mostly lah yang ragam customer. Yang bila dia complain part tu lah bila tengok dalam coklat macam tak banyak. And then cookies macam bla bla bla. Macam tu lah. Benda-benda yang kita tak boleh nak kawal. Faham tak? Kita bukan production benda tu tau. And then kita lah juga yang kena menghadap dia punya bebel. Okay. So macam paling tak best apa ke? Tak adalah sabar viral lagi. Cek kat lah sabar. Ni balang pecah. Dia just pecah tak ada. Dia just so far yang macam coklat tak cukup. Tu je lah kot. Alhamdulillah customer saya baik-baik. Saya pun baik. Cik. Okay, tu je lah. Tu je lah. Customer yang baik tu pun rezeki ya. Betul. Okay, tu je lah. Nanti korang pula jadi 2 jam, 3 jam lah. Kan tak pasal sampai subuh kita punya live kan. Okay. Last kita je tengok sesama sendiri kan live ni. Itulah tu. Okay. Kak Ati pula. Pengalaman yang best dengan tak best. Okay, yang best
Okay, best ni moment lah, saya cerita pasal moment sebab kita orang HQ memang jarang dah jual direct kepada customer kan. So awal-awal sahaja yang kita orang macam jual dengan customer, tapi saya nak cerita moment ni antara moment yang dia bukan dengan customer lah. Ini yang best lah, yang macam saya ingat dan saya rasa ini jasa beliau lah, orang yang saya macam takkan lupa, which is masa ni bulan Ramadan, saya bagi masa tu saya jual satu produk je, Blador tu. Saya bagi pada salah seorang Insta famous ni lah. Dia memang famous lah. So saya bagi dan dia tak ambil apa-apa bayaran. So saya DM dia masa tu. So dia kata okay boleh je hantar, saya pun hantar dah dekat dia. So dia makan produk tu, dia review masa sahur. Okay. So masa dia review sahur tu, okay lah, dia review masa sahur, lepas tu dah habis sahur, dah subuh semua. So saya bangun je daripada saya tidur lah, lepas sahur tidur sekejap, lepas tu bangun ada banyak gila orang WhatsApp nak jadi agent. So dalam satu hari, masa saya bagi dekat Insta famous tu adalah hari ketiga kot saya berniaga, kedua ke ketiga saya tak ingat. Memang sangat barulah sebab saya nak naikkan, nak ramai orang tahu kan, so saya bagi kat dia. And then hari yang dia review tu sahaja saya dapat lebih kurang sale saya untuk hari tu lebih kurang 3 ke 4 ribu ringgit untuk satu hari. Yo, 4 figure terus guys, 4 figures terus. Sebab semua register agent, semua bayar macam masa tu saya masa tu lah kita orang punya agent sign up kena beli 30 balang je. Lebih kurang 30 balang. So lebih kurang kos dia dalam 300 lah macam tu. So lebih daripada 10 orang register. Memang saya macam masa tu dah nak berbuka macam tu. Pada saya masa tu memang rezeki lah, kita baru berniaga kan. Kita baru brand, kita baru orang nak kenal. Lepas tu alhamdulillah tiba-tiba orang tak pernah makan produk kita terus nak jadi agent sebab Insta famous tu bagi tahu dia makan sedap dan sebagainya kan. Macam ni nak sambung boleh tiba-tiba sambung? Boleh sila. Betul tak? Syara pun waktu hari ketiga ke hari keempat Syara jual Crime Bites. Sebab okay, kan before Syara jual Crime Bites, Syara jual Shokoja kan. So apa benda yang Syara kesalahan Syara yang belajar dengan waktu Syara Shokoja tu, Syara perbaiki waktu join Crime Bites tau. So from that tiba-tiba Syara rasa macam nak buat macam tu lah, review. Lepas tu tanyalah kawan ni, dia apa? Tanya kawan ni lah, seorang ni Insta famous tu, tanyalah free tak satu slot, just macam nak ni. Lepas tu tanyalah dia ada bayar apa-apa tak buat review. Lepas tu dia kata tak ada, dia terima sebagai benda tu sebagai gift. So waktu tu Crime Bites dia tak sekarang Crime Bites ada 2 flavor tau. So waktu tu tahun lepas satu flavor je. So Syara bagi satu Crime Bite, satu lagi Shokoja tau. And then lepas tu dia buat review. And then bila dia buat review dia tu memang followers dia memang sokong dia. Apa-apa dia buat pun memang followers dia sokong tau. So like kalau siapa-siapa pun nak cari Insta famous ke apa, cari yang followers dia yang jenis yang akan terinfluence dengan orang tu. Baru benda tu sampai tau. So like Syara bagi dalam hari apa entah. So macam 2-3 hari selepas tu baru dia buat. And then Syara macam tak tahu pun, tiba-tiba dia tag kat IG kan. Tiba-tiba macam dia buat. And then tiba-tiba ramai gila DM, ramai gila ramai DM, ramai yang WhatsApp apa semua. So like macam benda tu macam wow, like macam incredible lah. Macam tak sangka like that. Macam tu lah. So like macam bagus lah sebab dia jenis yang tak berkira. Sebab ada certain sorry lah kalau sebut dalam ni, ada certain Insta famous walaupun dia terima paid review tapi dia review ala kadar je. Kadang barang kita tak jalan langsung. Maybe waktu tu maybe bukan rezeki kita ke apa, tapi macam ada certain orang macam tu lah. Macam tu lah. So like kalau korang nak pilih yang buat IG review macam tu, cari yang followers yang memang follow dan cari followers dia yang memang support orang tu. Macam tu kan.
bukan dia setakat famous je. Followers dia ramai-ramai gila dia ni. Tapi followers dia tak pun sokong dia macam tu lah. Yeah. Abang Sab, go. Betul. Dia punya kita nak ambil tak jelas apa, video. Syida sangkut. Siapa? Syida sangkut. Don pun duk pusing. Line slow lah. Korang guna apa? Ha? Okay, mobile je. Oh, sama kita. Kita unify kat sama. Oh, Syada guna data. Tak nak guna wifi. Itulah. Banyak yang aku cakap. Saya nak tambah macam kalau influencer tu memang betul. Kita kena research dia punya siapa market dia. Kalau kita nak influence, kita pakai influencer. Sebab kalau dia punya target market dia bukan kita punya target market, tak jalan juga. Betul. Betul. Sangat sokong. Dan jangan expect macam kalau kita pilih influence tu, ini antara tips lah. Dan kita tengok bila dia ramai follower and bila dia review produk orang lain, contoh dia review lah apa-apa produk and mungkin benda tu review orang tu berjaya, tapi don't expect that benda yang sama akan kita dapat. Sebab bila kita pilih influencer ataupun artis ke selebriti ke, kita betul cakap diorang, saya sangat-sangat setuju. Kita kena tahu kekuatan kita punya produk, siapa yang target market kita. Contohlah macam contohlah macam kunyah gigit. Saya tak saya punya kalau saya nak pilih influencer, saya tak mungkinlah pilih influencer yang mungkin umur dah 40 tahun ke atas. Kan, sebab dia orang tak berminat dengan tortilla. Kalau dengan keripik je. Tapi saya setakat ni saya rasa yang paling relevan yang kita pernah bagi ialah Kak Nora, Datuk Nora, sekarang Datuk lah kan, Datuk kan, Nora Arifin. Saya bagi sebab ada sebab. Pertama, saya tak pernah tengok dia review apa-apa produk sebelum kunyah gigit. Pertama. Okay. Kedua, dia ada anak-anak. Kan? Anak-anak dia adalah target market kami. Lepas tu, yang ketiga, peminat dia pun maksudnya Nora ni dia jenis yang macam semua golongan suka tengok dia kan. Dia kan macam lembut dan sebagainya kan. Bila lagi satu bonus, bila salah seorang daripada influencer atau artis ni dia jarang-jarang review, tiba-tiba dia review. Semua orang akan macam wow. Semua orang macam mesti sedap sebab dia ni jarang review, betul tak? Okay, betul. itu satu bonus dia. Orang akan percaya. Second, bila biasanya artis-artis atau influencer yang jarang buat review ni, dia akan bagi rate yang tak tinggi. Sebab dia tak jarang pernah buat. So kadang-kadang dia macam okay, up to you lah, terpulang dekat you berapa yang boleh bagi. Tak apa, so, macam walaupun dia famous, terima as a gift macam tu. Yes. So saya dah beberapa orang influencer dan artis lah yang macam tu, yang macam dia sebelum kunyah gigit dia tak pernah buat review. So saya cakap dengan dia, kenapa? Pasal dia kata takut orang tak percaya kat dia, dia takut orang bayar kat dia tapi tak berbaloi, macam-macam lah takut dia orang ni. Faham. Macam tu kan. So pada saya benda tu macam you dah ada kelebihan, you boleh cari rezeki kat situ. Masa tu PKP, diorang pun tak ada job lakon dan sebagainya. Why not you buat? Kalau you charge, diorang charge satu produk, satu brand RM100 ke untuk kisah story ke, you dah dapat 10 produk sehari dah RM1,000. Betul tak? Betul. 100 tu dah reasonable sangat dah untuk kita, betul tak? So macam saya cakap dah salah seorang pelakon ni sekarang ni, alhamdulillah dia dah start buat review. So macam tu lah. So kalau nak pilih influencer, tapi jangan terburu-buru. Jangan rasa macam orang tu dia review bagus dan ramai orang beli. Don't expect yang produk kita pun akan dapat yang sama. Nanti kita komplain, nanti kita tak puas hati pula dengan dia. Betul. Tiba-tiba kita cakap salah dia. Padahal target market tu tak sampai. Yes. Macam tu. Apa ni cuba dengan Don lah. Tak pernah review. Aku boleh tiba-tiba bayang dia buat review macam mana. Okay. Pergilah Syida. Pengalaman. Pengalaman best tu customer repeat banyak kali lah. Lepas tu stok habis dalam masa 2 hari je macam tu. So seronok lah. Betul. Nanti aku nak cerita pengalaman tak best tau Don.
Oh lupa. Akak hutang tak satu cerita. pengalaman tak best. Boleh. Tak apa, Syida, dapat cerita dulu. Kejap lagi Syida, baru Okey. cerita. Syida. Yelah pasal ada customer ni dia kalau sekali repeat dia repeat banyak-banyak untuk dia beli satu pondok tu. Sebab dia duduk kat pondok. So dia sedekah dekat orang tu juga. Oh, bestnya. So ada yang Syida bagi jugalah. Kalau ada rezeki lebih kita bagi juga dekat orang pondok tu. Tu Kita paling bagi best infak lah. kita. Dia duduk pondok. Don pondok polis. Video tak jelas kan? Tak, Don pondok clubhouse. Tak, video Don je daripada tadi dia pusing-pusing suara dia dengar je. Tapi suara okey, Syida suara okey okey. dia. Syida okey. Teruskan je. Okey. Lepas tu itu je lah. Dan customer selalu memang nak on the spot. So Syida akan, bila customer nak je Syida akan terus nak hantar. Sebab kita nak jaga customer kita kan. Betul. Serius. Nak tak nak kita akan hantar juga walau macam mana pun. So audience sampai nak Mavgasm, order sekarang Ya betul tu. Kat Shopee pun boleh order sebab Syida ada masuk kat Shopee. Oh, tang aku tadi kau tak nak promote. Tak cik. Ih. Sekarang. Dia punya USP je lain. Ada bagi dia hadiah. Dah Tiba. klik jap. Tak dapat hadiah. Hashtag tiba. Dah klik. Okay. So, pengalaman yang tak best? Kalau tak best tu bila kita restock tengah bulan kadang kurang sikit lah orang nak beli. Tengah bulan lah. Lepas tu Tak, lepas tu dia okay, cakap. tak boleh tak kalau stok ada tu rasa macam tak tenang. Mesti nak habiskan juga. Dia macam dalam seminggu tu nak habiskan juga satu kotak, dua kotak tu wajib habis. Kalau Ila ada stok ni rasa macam Allah tak bestnya. Rasa nak tak boleh kena cari juga customer. Dia macam ni bila benda macam lama terperuk kat tepi tu dia rasa macam ya Allah, apa dosa aku? Apa dosa aku buat? Kenapa macam krik-krik macam So tak ada. Selalu macam tu lah. Faham. Aduh, lawak Lepas lah. Lepas ni boleh cari pondok-pondok je. Pondok clubhouse ya? Pondok clubhouse. Boleh jadi bagi nama Okay. channel lah. Okay. Nama grup lah. Jadi Kak Ati, Pondok itu Mama. clubhouse memang tepi. Okay, Kak Ati tadi pengalaman yang tak best. Okay. Pengalaman ni dia dia macam ni. Actually benda ni bukan kita orang directly kena lah. Team kita kena, tapi kami as a HQ memang mengambil tanggungjawab lah kalau ada customer yang complain ataupun team kita yang tak boleh handle, dan kita akan bantu. Okay, dia cerita dia macam ni. Ada seorang customer ni, dia beli dengan team kita. Dia beli combo, maksudnya yang paling mahal lah masa tu RM70. Ada 4 balang, ada setiap perisa ada. Okay. So dia beli, kemudian dia makan, lepas tu dia buat voice note. Dia cakap memang agak kasar jugalah. Dia kata, hey awak, dia cakap kan, cakap dekat awak punya owner ni, dia punya produk ni tak sedap lah, dia cakap macam tu. Dia kata sakit hati tu. dia cakap saya ingatkan saya ingatkan sambal balado ni macam sambal kentang, macam tu lah, macam sambal ikan bilis macam tu. Okay, saya dah pegang beberapa point dah. Saya relax je lah sebab saya tahu apa saya nak jawab nanti kan. Budak tu dah gelabah dah lah. Tapi saya cakap tak apa, macam ni. Lepas tu dia bebel-bebel lah. Lepas tu dia kata saya dah tak akan beli dah awak punya produk lah, benda lah. Okay, fine lah. So soalan pertama saya tanya budak tu, umur dia berapa? So dia cakap umur dia 65 tahun. Okay lah, kita tahulah kenapa kan. So, memang tak. tahulah. Selari sikit lah. Selari sikit. Okay, satu. Yang kedua, kita tak ada unsur kunyah gigi, atau saya tahu produk apa-apa pun macam mana kita portraykan dalam kita Instagram, video atau gambar, begitulah kita jual. Kita tak tunjuk benda yang tak betul. Dia kata kita punya, dia ingat kita punya tortilla sambal balado tu adalah macam sambal kentang, which is sambal ikan bilis and something lah. So which is
apa yang kita tunjuk dalam Instagram yang dia nampak tu, itulah dia yang kita bagi kan. Tak ada pula kita letak kat situ ada kuah ke, ada ikan bilis ke, tak ada. Jadi confuse lah dekat situ. Tapi kita fikir macam tak apalah, makcik ni dia tak berapa faham kot pembelian online ni dan dia tak tahu pun Totila tu apa. Okay lah. And then saya tanya dengan tim saya, okay macam ni, orang macam ni kita tak boleh lawan. Sebab kalau kita lawan kita takkan menang. Kita tanya apa yang dia nak, apa yang dia nak kita buat. Dia nak kita refund duit dia balik ke, dia nak kita tambah ikan bilis ke? Kan. So saya cakap kalau dia nak kita refund duit dia, memang HQ yang akan tanggung. Kita memang akan refund 100% duit dia on the spot. Bagi nombor akaun kita transfer on the spot. Sebab kita pun nak menjaga hati semua orang. Kita tak nak tim kita down dan sebagainya kan. Tapi tim kita tak rugilah sebab HQ yang tanggung. So dia pun message lah akak tu. Tapi akak tu kata tak payah. Macam tu pula. Maksudnya tak payah refund ke? Tak payah refund. Lepas tu Lepas tu macam tim saya cakap lah, dia minta maaf lah. Memang saya buatkan ayat untuk minta maaf dan sebagainya. Lepas tu at last dia kata tak apa, tak payah refund and close the case lah. Terus tapi kita berfikiran baik lah. Kita fikir macam ni lah, saya cakap dengan tim saya. Saya rasa kita punya produk tu tak menepati cita rasa dia, tapi mungkin menepati cita rasa cucu dia. So masa tu cucu dia dah habiskan. So dia tak boleh refund. Dia tak boleh minta refund. Rasanya kan ada kot anak dia ke siapa entah beli untuk dia ke macam mana ke. Tak tahulah, based Itu on memang saya dia punya beli? dia yang beli. Oh, maybe sebab tu lah macam akak kata tu memang dia ingat kentang kot. So tak apalah, memang dia pun bukan target market kita. So kita tak boleh blame Tak dia. payah nak pening-pening sangat lah. Betul lah. So macam itu antara momen yang macam sebab cara dia marah tu memang agak kasar. Kalau dengar dia punya voice note, memang kita sentap lah orang yang baru-baru niaga ataupun kita yang baru dah macam sentap lah kan. Betul. Orang terus cakap tak sedap lah, itulah inilah. Lepas tu dengan nada yang tak best. So but it's okay lah, benda-benda macam tu memang kita akan lalui. Kalau tak sekarang, esok lusa, bulan depan, tahun depan kita kena hadap juga. Betul. So at least kita dah akan lalui, kita dah tahu macam mana kita nak handle orang-orang yang begini. Yes. Pengalaman mematangkan kita. Turu. Hi Shu, Alright. my leader is down there. Hi leader, Yes. cik. Bagi love banyak-banyak. Bagilah banyak. Okay. Tapi yang So- sekejap nak tambah sikit lah. Nak tambah sikit. Macam mana lah? Tiba-tiba dah sampai. Lepas tu hilang. Tak apalah. Teruskan lah. Sekejap lagi sampai dia datang balik. Semua DJ balik. garang ni. Alright. Syuhada. So kita masih mencemburi juga. So mungkin kita boleh cut few question. Mungkin kita ada soalan dah sebenarnya kat Q&A. Korang nak jawab soalan dulu ke? Jawablah 1 jam setengah. Buatlah live 1 jam setengah tu. Kan boleh limit Tak 1 boleh. jam setengah. Penat bersiap tau. Tak boleh. Sebab ni personal account. Personal account 1 jam. Oh ya. Tak apalah. Lepas tu sambung lagi. Kita buat dua. Tadi orang tu juga menggigil takut. Okay, masa dia suruh. Tak, dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Dia bila dia dapat mic, bila dia dapat kamera, dia dapat macam ada audience, baru dia semangat nak cakap. Lepas tu macam Ya, jadi kat kita- Clubhouse sampai ke subuh. Kita kick dia ke bawah. Okay. Alright. So next, kita apa rancangan seterusnya? Mungkin Kak Ati kot sebagai founder, apa rancangan seterusnya? Nak expand ke? Nak Okay. apa? Saya cerita rahsia tau. Alamak, okay. Nak dengar. Apa tu? Jangan rekod, jangan Apa rekod. tu? Apa tu? Okay, okay untuk kunyah gigit, ini adalah saya tak tahulah, ini visi dan impian lah pada masa yang sama. Saya tak tahu benda ni jadi ke tak kenyataan, tapi harap-harap jadilah kan. So impian okay, untuk future yang terdekat, memang kita sekarang tengah buat projek raya bersama Kunyah Gigit. Projek raya tu kita nak bantu ramai orang untuk bersama-sama Kunyah Gigit. Kita jual ada kuih raya yang sangat sedap. Lepas tu kita ada beberapa produk baru. Ada choco mix flavor barulah, kurma ajwa Wow. dan juga buah tin.
So ini memang khas untuk bulan puasa. Surprise. And then kita ada sambal kentang. Sambal kentang mak kunyah. Ni boleh promote dekat customer tadi tu, dia nak kentang kan? Tu tak boleh Sedap dia. kan. Tak beli siap ke? Lepas tu untuk future saya membayangkan kunyah gigit ni seperti Family Mart. Saya nak ada kedai yang begitu. Kunyah gigit Mart. Kunyah Mart. Amin. Peluang orang leader-leader ataupun sesiapa saja yang nak buka sebagai lisensi untuk buka kedai kunyah gigit Mart, di mana dalam tu memang macam Family Mart kan. Family Mart dia ada kek lah, ada air lah, semua ada brand dia sendiri kan, dia tanpa stiker. So kita nak buat benda yang sama. So itulah bayangan saya. Tapi yelah benda tu tak tahu dah bila, cumanya saya dah jelas lah benda tu. Kalau tak dapat sebiji, kita start dengan apa yang kita mampu dululah. Sebab kunyah gigit ni start daripada orang kata berangan-angan kan, tapi mana tahu jadi impian kan, jadi impian jadi nyata gitu. Amin. Angan jadi impian. Lagu-lagu. Okay. Moga-moga dimudahkan urusan. InsyaAllah. Selagi ada yang support, selagi ada customer yang membeli, selagi ada tim yang sudi bersama kami untuk menjual, InsyaAllah adalah. Kalau tak ada tu, na'uzubillah, tapi kita tak boleh nak expect more kan. Macam itulah. Saya nak daftar runner sekarang. Sibuk. Kalau runner tak ada customer, pening tak tu mana kan? Tak apalah, kita orang dah runner sini lari je. Alright. Itu satu impian yang jelas lah. Alright. So next kita pergi kepada siapa lah? Kita bagi Syida lah. Syida punya rancangan seterusnya. Jadi stokis ke? Jadi founder ke? Itulah Syida pun bercita-cita nak jadi founder. Tak apa, stokis lah. Strinya juga tengok. Ataupun buat produk sendiri ke. InsyaAllah lah. Tu memang tadi cita-cita daripada kecil lagi. Syida nak letak apa? Tiba tanya soalan orang. Aku jadi moderator pula. Kalau jadi founder tu produk apa? Founder produk apa? Makanan juga. Tapi tak tahu lagi lah. Sendiri makan. Sendiri makan. Boleh jadi nama brand Sendiri Makan. Kan nice kan. Itu Syara sendiri beli. Aduh. Kira kalau nak jadi stokis tu macam mana? Untuk Morphism. Stokis. Macam Morphism semua. Dia kena ada target sales ke ataupun macam mana? Nak naik pangkat tu? Ada target sale dia. Okay. Apa sekejap je tu? InsyaAllah. Sekejap je. Suatu Di pondok hari. je. Aduh. Pondok Sendiri Makan. Okay. So pergi kat last ya. Yang acah-acah nervous tadi tu Syahira. Acah nervous. Apa rancangan seterusnya? Apalah. Rancangan seterusnya kita pergi clubhouse. Tak adalah. Lama tak Esok kan house. Tengok lah kalau hari ni rajin lah. Esok lah mamak. Hari ni kalau rajin ada lah. Tengok lah. Okay, tiba-tiba. Okay, sorry guys, selingan. Perancangan Perancangan, okay biasalah setiap agent mesti dia nak naik level up kan. Perancangan dia nak jadi runner punya gigit. Akak tu PM tepi lah. Aduh, apa? Malam ni ada CH ke? Siapa nak join? Syara nak dengar Syara bebel lah. Nanti kita buat room. Okay, CH nanti kita sembang tepi. Sekejap, settle dulu IG live ni. Okay, perancangan kan. Dia macam, okay, setiap orang, kalau dia jadi agent, macam dia jual barang orang. So like macam Syida jugalah, kita mestilah macam nak rasa kita jadi macam, oh barang aku orang beli dan guna. Like faham tak? Dia macam berangan-rangan like that lah kan. Gila macam tu. Tapi like macam okay, dalam sebagai akak pun, sebagai guest kita pun, sebagai founder, and then ramai yang tengah view sekali pun ada juga founder guest tu. So like mestilah nak jadi founder susah kan. So
Sangat Founder not susah found. kan. Founder not found ke, founder found ke. So like, tak tahu lah, Syara ni jenis that tak boleh plan tau. So like, tak tahu lah, dia just go with the flow lah. Tapi kalau boleh nak naik lah stokis. Tapi kita tengok kemampuan HQ punya macam mana. Macam nak, bukan nak salah. Nak jadi kan. stokis tu kemampuan HQ Wow. Tu lah, dia Tak lah, fikirkan like, HQ. Itulah tu. Mana Syuhada ni? Leader mana leader tadi? Syuhada? Weh, aduh ya Allah, habislah aku sekejap lagi. Tak lah, dia bukan kemampuan HQ, astagfirullahaladzim. Tak baik. Kemampuan aku juga. Kemampuan aku lah nak macam mana kan. Tak lah, dia macam kita tengok lah. Okay, Syara pernah, kan Syara jual 2 produk. So ni lain. So Syara dekat sini rasa macam ni, dekat macam ni rasa macam ni. So like depends on, tak tahulah, tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu, tapi impian memanglah kita nak level up. Susah doh. Okay, level up. So level up ni beli je lah kan? Level up. Macam main game. I'm speechless. Tapi itulah kalau memanglah nak jadi stokis. Tapi kalau stokis untuk crime bites, apa-apa mostly lah F&B ke apa. Kalau ada modal lebih boleh naik. And then kena konsisten lah untuk level tu. Kalau tidak, korang akan jatuh level bawah macam tu. Jangan nervous esok kita jumpa. Ambil kau leader macam tu marah. lah. Tak tahu lah. Okay, faham. Dia macam F&B kan. Okay, sekejap sambung macam F&B punya Industry. apa? Dia punya macam ni nak kata. Dia punya Industry. cabaran. Industri. F&B industri dia. Like macam sekarang kan memang macam kita orang jual ni kan coklat Inja kan, Chokoja kan. So like before this benda ni macam tak ada pun orang nak fikir jual benda ni kan. Betul. So like takut maybe one day or kan zaman viral kan. So macam-macam benda-benda pelik akan jadi. Like macam makan, tanta sekejap lagi makan dalam apa ke, makan dalam ni ke apa ke. So like Syara tak jamin yang boleh kekal tak dalam F&B ke Syara ni yang goyah tak ada. Benda aku cakap. Faham. Mungkin lepas ni coklat je dalam botol kat hati je. Kan? Sebab tu Dia macam ni kan, apa aiskrim tugas palsu. founder kena aiskrim palsu tu. in creative way. In kreatif lah. Macam ramai orang boleh buat. Itulah dari yang ni dia gabung dengan ni, lepas tu dia R&D kan, jadilah something benda baru. So macam ni lah. Macam okay, kalau macam contoh nasi lemak. Daripada dulu orang kata nasi lemak ada ni, nama dia nasi lemak. So dia macam tu sebab dia tradisi kan. So like macam F&B yang macam kita buat ni, bukan macam kita buat, yang macam sekarang punya pemakanan ni, dia macam takut zaman bila kita dah ada cucu, anak cucu cicit, takut makanan tu dah hilang. Faham tak? Faham. Macam tu lah. So like Nak tu fikir juga tu. so like macam lepas tu kalau macam Syara kata macam maybe one day nak jadi founder kan kalau ada rezeki. So waktu tu pun mesti aku macam tak tahu aku nak jual barang apa. Tapi yang Syara boleh jamin lah untuk apa-apa industri, servis memang paling okay kot Kishan salah. Sebab servis orang tak tahu lah. Dah melalut Unify pun saya tak tahu. Unify. Proceed aku dah melalut. Alright. So Alana dah cerita satu. Soalan daripada audience pun lebih kurang. Dia nampak tak soalan? Nampak Daripada ada dia. tak benchmark chocolate company yang korang nak tiru? Yes. Takut. Soalan. Aku nak jawab. Siapa nak jawab? Ada tak mungkin benchmark chocolate company yang korang nak tiru? Ferrero Rocher. Maksudnya Kinder Bueno. Mungkin lah. macam moderator sini nak jawab ke? Founder di mana saya? Tak, saya bukan industri coklat. Sila siapa nak? Kita bagi orang korang kat bawah kan? Ke Syara yang kat bawah? Siapa je lah. Ada tak benchmark company coklat? Ilhamkan maybe. Ke Shu nak cakap Tiba Shu nak cakap Jawapannya ada tak ada je kot. Ada tak benchmark company? Okay lah kalau untuk saya saya tak
chocolate company, saya tak, kalau untuk kunyah gigit lah, sebab kunyah gigit ni dia tak fokus kepada coklat. Sebab akak Tapi banyak. saya ada benchmark yang macam tadi lah, Family Mart. Macam tu. Alright, Saya faham. ada benchmark ke arah itu sebab saya jenis yang macam tak suka, saya jenis kalau nak buat sesuatu, saya tak nak limitkan saya punya peluang tu. Kalau contoh coklat, everything kena ada coklat. So Yes. saya tak nak limit kalau saya punya perangai lah, saya jadi tak nak limit. Selagi kita boleh luaskan kita punya skop niaga tu, kita luaskan kan. Sebab So okay, terus. so benchmark untuk kalau punya gigit lah untuk saya, memang untuk coklat itself memang tak ada. Tapi untuk bigger Bigger picture Family Mart, insyaAllah. Sebab akak bila dah macam akak nak create brand akak tu sendiri, akak dah letak yang akak nak macam jadi Family Mart, like macam variety things masuk dalam tu kan. Sebab tu dia Sebab tak tu kita tak letak, dia tak sebab scope tu- yang terperinci. yes, sebab tu kita punya first produk kita orang jual tortilla. Sebab tu kenapa saya tak letak je produk saya nama tortilla chip something atau branding saya ada perkataan tortilla. Sebab saya memang tak nak fokus pada tortilla Tortilla pun. je. Betul? Kita nak buat banyak benda, snacks ataupun kudapat ada pelbagai. Even air pun kita boleh jadi sebagai benda yang kita boleh Sebab jual tu kan. bila tu kita kunyah dan gigit. Yes. Susah tak untuk apa ni keluarkan banyak-banyak produk tu? Cik tanya pula. Susah. Macam je lah cabaran nak keluarkan macam-macam Okay, produk cabaran kan. dia ialah tak boleh tidur. Patutlah akak join kita orang punya Malam-malam group. pula haus. Malam-malam pula haus. Tak apa. Sebab tu Ya. lah. Sebab dia ada sebab kenapa kena keluarkan banyak produk. Okay, yang pertama, biasanya benda ni founder-founder lah yang akan fikir. Yang pertama, kenapa kena keluar banyak produk? Sebab kita sebagai manusia biasa, kita walaupun kita suka sangat dengan sesuatu tu, kita takkan beli setiap hari. Betul? Betul? Lepas tu kalau kita suka pun, memang kalau kita beli setiap hari pun, kita takkan beli setiap hari selama setahun. Kan? Dia akan sampai satu tahap tu tak nak lah. Kita akan burn out dan kita macam dah muak. puas makan dah cukup. Yes, Tak yes. ada duit. So kalau kita nak macam kita nak customer tu macam sentiasa ada dengan kita dan kita punya team pun macam sentiasa excited nak jual benda baru kan. So kita kena fikir macam-macam produk lah. Tapi produk tu kita kena fikir juga apa related dengan kita punya business core Brand. tu. Apa related dengan kenapa kita nak jual produk tu and apa dia punya USP dia. Sebab contoh kalau macam Chocoja kan, Chocoja ada rasanya beratus kot brand kalau kat Malaysia sahaja kan. Tak beribu. Daripada yang paling famous sampai orang tak kenal dan sampai yang kecil-kecil daripada homemade dan sebagainya. Betul. So kalau kita nak buat, apa USP yang kita buat supaya orang nak beli produk kita? So saya memang benda-benda macam tu saya memang sangat cerewet. Sebab awal-awal bila tim saya propose nak buat Chocoja, saya memang reject. Sebab saya tak nampak kenapa nak kena jual Chocoja. Sebab kalau orang nak beli Chocoja, beli je lah daripada brand lain, berlambak orang jual kan. So kenapa kita nak jual benda yang sama? Kenapa kita nak kacau market orang? Kenapa kita biarlah orang beli orang lain, tapi bila diorang cakap nak juga and then kita pun come out dengan idea yang kita letak benda yang orang tak letak. Kita letak almond, kita letak cranberry, adalah orang letak, tapi tujuan letak cranberry tu nak bagi dia rasa macam sikit-sikit masam kan, supaya sedap lagi lah. And then kita letak macam mana tu? Weh, takut. Dia Dia tak ada sambal, dia ada coklat kat nasi lemak tu ni. Kan. Dia letak kuaci, lepas tu kita letak almond, kuaci, cranberry lah. Okay. So kuaci tu memang tak pernah orang letak. Kan? Kuaci itself tak pernah orang letak. And then almond pun belum lagi orang pernah letak. So kita come out dengan benda yang macam tu and alhamdulillah ada demand. So macam tu lah. Rezeki. So, Okay. alamak, lagi 1 minit ke dah habis? Kita ada lagi Tak 5 minit. puas. Kita ada 5 minit lagi. puasnya. So mungkin Kak Audus itu ni nak cari crime bites ke, kunyah gigi ataupun
apa ni, Maugism. Bagus. So mungkin Syeda boleh maybe boleh cakap mana boleh cari Maugism. Okay, Sila. siapa yang nak minimalism boleh follow IG Syeda. Ada link kat situ. Orang jauh boleh beli melalui Shopee link Syeda, Temikai Lychee. So orang jadi dekat agent. yang duduk. Ha? Teruskan. Agent ke kan? Kenapa jadi bahasa So Melayu orang ni? dekat boleh beli dekat COD lah. Alright. Kalau kat So, Shopee tu boleh dapat free shipping wah. Tak payah nak beli postage. Saya nak. Okay. So next kita Syahira. Okay. Kita bawa Untuk walang kat sini. Crime Bites. Oh Wow, tak ada. Ni tak ada lah ke depan. Okay, ni yang first brand. Dia macam pure cookies with chocolate. And then yang ni cookies with almond with coating dia chocolate hazelnut. Yang ni rasa pure chocolate and ni rasa coklat yang campur hazelnut macam tu. So kalau nak beli boleh pergi ke IG Syaira, Syahir tu ataupun IG business Syaira, ajak tulis. Crimebites damansara.kl.sj. So like macam siapa nearby, Syaira masuk Lembah Kelang juga. So siapa nak beli COD boleh COD, siapa nak post kalau luar Lembah Kelang kita boleh bincang rate dia. Okay, tu je. Alright. So korang kena order malam ni. Sudah dapat. Ya, Betul, so dapat. Okay, last Kak Ati. Macam mana dapat kunyah gigit? Jadi ada fans kunyah gigit. Okay, siapa-siapa yang nak dapatkan kunyah gigit, jangan beli dengan saya lah. Sebab saya tak jual dekat tapi boleh beli dengan team saya ataupun DM je dekat kita punya IG kunyah_gigit HQ. Gigit tu takut ramai yang salah eja, dia GGIT. Kunyah_GGIT HQ. Okay, dekat situ ada WhatsApp link, boleh klik juga admin kita. Dia boleh tolong bantu. Kemudian kunyah gigit sekarang open 30 kita nak tekankan lagi sekali ya. Kita open untuk projek raya yang kita nak bantu 30 orang yang direct HQ, masing direct dengan saya, direct dengan saya, personal touch dengan saya untuk kita pulun untuk raya ni. So memang kita punya tim perang kita dah sedia, so korang just tak perlu pegang stok tapi korang dah boleh dapat income minimum 5,000, maximum 8,000 kalau buat betul-betul dalam sebulan. So kalau korang nak raya boleh join. Saya dah cari kerja tu. Saya dah cari kerja. So pergi dekat kunyah_gigit HQ. Okay. Kalau nak beli kita pun ada banyak produk dah sekarang. Alhamdulillah ada macam-macam produk daripada saiz kecil sampai lah saiz besar. So korang boleh pilih je. Kalau rasa takut tak sedap beli yang kecil. Kalau rasa macam dah confirm sedap beli yang besar. Faham? Beli untuk Syaira sekali. Tak adalah, gurau dah rasa dah. Sedap tak? So, kita Sedap. review sekarang. Korang tak dapat lagi sial. Siapa nak berhampiran Syaira, siapa nak roja je lah. Kata saya review sekarang. Saya buka saya review sekarang. Dah ambil Instagram ni. Ada berapa minit ni sekarang ni? Yes. Kita ada minit terakhir, so kita boleh wrap up lah. Daripada pihak saya ingin ucap terima kasih kepada semua guest kita malam ni, Syeda, Syahira dengan Kak Ati dan semua audiens kita yang dari awal hingga akhir. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada Jumaat depan pada waktu yang sama 9 malam dengan topik berbeza dan guest berbeza. So topik dan guest ni memang saya akan rahsiakan sehingga poster keluar. So terima kasih kepada semua. Mungkin korang ada kata-kata akhir 20 saat. Kata-kata terakhir okay, sorry kalau ada terasa apa-apa. So like ini tulis daripada hati. So siapa nak boleh PM. Okay, itu je. Alright, ikut SOP. Boleh PM. Ikut SOP. Stay safe dan ikut SOP semua. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam.